Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada hari ini, kita akan buat sedikit rumusan akhir iaitu bermula daripada topik yang pertama sehinggalah kepada topik yang ketujuh, dan rumusan ini adalah secara sepintas lalulah, bermula daripada bab yang pertama sehinggalah kepada bab yang terakhir. Okey, kita mulakan hari ini dengan kata-kata hikmah sikit. Setiap hari merupakan sebuah penantian kepada apakah kejutan yang bakal dikirim Tuhan. Sebuah kejutan yang membahagiakan atau mengecewakan. Saat ini iman bakal diuji, adakah kita terima kejutan itu dengan hati yang gembira atau dengan perasaan yang kurang ikhlas lah. Kerana kita tahu kejutan itu datangnya dari Dia yang mentaati, yang mencintai kita lebih dari sesiapa pun. Itulah Allah pemilik alam. Yang pertama. Yang kedua, berbuatlah baik walau sekecil kebaikan, tetapi jangan pula berharap bahawa manusia akan membalasnya kerana sebaik-baik yang membalas hanyalah Allah. Pengharapan kepada manusia walau sebesar zarah pasti akan kecewa. Bukankah tidak ada balasan bagi amal yang baik melainkan balasan yang baik juga. Okey. Kemudian yang seterusnya, kata-kata hikmah lagi, saat kita meminta kesihatan yang baik, tiba-tiba kita dihadirkan sakit. Adakah dia tidak memakbulkan apa yang kita minta? Tidak. Sebenarnya Allah memakbulkan dengan cara dia sendiri. Sakit yang mencari Tuhan untuk penyembuhan, sakit yang memberi kelapangan untuk berzikir dengan tenang, sakit yang menghapus dosa dan meninggikan darjat andai kita bersabar. Okay? Dan last sekali, iman sering diuji dengan cinta. Terkadang perlu dilepaskan cinta kerana ia melemahkan iman. Dan ini ujian paling berat buat mereka yang sedang jatuh cinta. Berilah ruang buat hati, isikan dengan segala cinta darinya sehingga hati ini benar-benar reda dan hadir cinta yang tulus setelahnya. Tuhan tidak zalim, hanya kita yang tidak memahami cara Dia berikan cinta kepada kita. Okey, yang seterusnya, okey, saya mulakan dengan unit yang pertama. Dalam unit yang pertama, di awal semester kita ada belajar tentang beberapa perkara. Okey, yang pertamanya adalah tentang sejarah awal negara, dan dalam sejarah awal negara ini sebenarnya kita bercerita tentang bagaimana kedatangan ataupun bagaimana kerajaan-kerajaan Melayu awal ini dibinalah. Okey. Dan kalau kita tengok juga ya dalam sejarah awal ni, kita ada zaman prasejarah yang pertama, kemudian kita ada kerajaan Melayu awal, kerajaan-kerajaan Melayu yang lain, kemudian kita akhiri dengan Kesultanan Melayu Melaka. Dan dalam bab Kesultanan Melayu Melaka ni, kita ada sentuh tentang bagaimana Melaka menjadi sebuah empayar yang sangat hebat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tengok juga apa faktor yang membawa kepada kegagalan Kesultanan Melayu Melaka. Okey, itu adalah di bahagian yang pertama, iaitu di bahagian 1.1. Kemudian di bahagian 1.2, kita tengok pula bagaimana kedatangan kuasa penjajah ke tanah Melayu. Dan ada beberapa kuasa yang datang, antaranya adalah kuasa Portugis, yang kedua kuasa Belanda, yang ketiga kuasa British, kemudian sedikit kita cerita tentang kuasa Jepun dan juga kehadiran British untuk kali yang kedua. Dan sebenarnya dalam unit 1.2 ini kita bincangkan tentang faktor kedatangan yang mana kenapa kuasa asing ini nak datang ke tanah Melayu. Okey, kemudian yang seterusnya saya pergi kepada 1.3 iaitu kemerdekaan tanah Melayu. Dan dalam bab kemerdekaan tanah Melayu ini, kita tengok juga tentang peranan ataupun fungsi iaitu Malayan Union. Okey, kita mulakan dengan Malaya Union, kemudian kita tengok juga bagaimana tanah Melayu merdeka, kemudian adanya penubuhan parti-parti politik, dan last sekali bagaimana negara mencapai kemerdekaan. Dan dalam unit 1.3 ini sebenarnya lebih kepada untuk ataupun penekanan dia adalah untuk mewujudkan semangat patriotisme lah dalam kalangan uh, para pelajar. Kemudian 1.4, kita nak tengok ya daripada sebuah negara Malaysia yang kita katakan namanya adalah negara Tanah Melayu, kemudian ditukar nama kepada kerajaan British. Dan benda ni sebenarnya berlaku uh, perubahan ini daripada Tanah Melayu British tu kan ditukar nama kepada negara Malaysia ini, sebenarnya ini adalah satu rentetan yang kedua.
Kalau kita tengok 1957 itu adalah Tanah Melayu merdeka. Tetapi untuk tahun 1963 kita nak tengok bagaimana negara Malaysia yang dulunya sangat kecil iaitu yang merangkumi semenanjung Tanah Melayu cuba dibina untuk membentuk sebuah negara Malaysia. Okey, dan dalam bahagian 1.4 ini banyak perkara-perkara yang berkait tentang perubahan Malaysia dan juga sedikit diceritakan tentang pemisahan kerajaan Singapura daripada kerajaan persekutuan lah. Okey. Yang seterusnya adalah unit yang kedua. Dalam unit yang kedua ini, sebenarnya unit yang kedua ni adalah tajuknya adalah perlembagaan di Malaysia, dan bila sebut tentang perlembagaan di Malaysia, semestinya kita akan bincang tentang apa yang dimaksudkan dengan perlembagaan. Dan bila mana kita cerita tentang perlembagaan di Malaysia ini juga, kita akan sebut secara sepintas lalu, adakah perlembagaan kita ini perlembagaan yang bertulis ataupun sebenarnya lebih kepada keputusan-keputusan mahkamah. Jadi dalam bab yang kedua kita bincangkan tentang perlembagaan. Dan selain itu juga dalam bab yang kedua ni kita tengok kenapa perlembagaan persekutuan itu diwujudkan di tanah Melayu, kemudian apa unsur tradisi yang terdapat dalam perlembagaan persekutuan. Apa maksud unsur tradisi ni? Unsur tradisi ni adalah unsur yang dimasukkan dalam perlembagaan persekutuan semasa kita nak dapatkan kemerdekaan 1957. Dan unsur ini adalah unsur yang tak boleh dipinda kerana unsur ini adalah unsur keistimewaan orang Melayu. Okey, dan selain daripada itu, kita tengok juga kenapa perlembagaan itu dilihat begitu penting kepada negara. Kalau sebut tentang siapa yang bakal memerintah negara, setiap kali itu jugalah perlembagaan persekutuan akan dibuka. Dan apabila dibuka, ramai orang melihat bahawasanya perlembagaan adalah sumber terpenting dalam nak menentukan bagaimana corak pemerintahan dalam negara. Jadi, dalam bab yang kedua ini, sebenarnya kita bercerita tentang perlembagaan di Malaysia. Semua berkaitan dengan perlembagaan, bermula daripada maksud kepada tujuan dan seterusnya kepada unsur tradisi dalam perlembagaan persekutuan. Baik, seterusnya adalah bab yang ketiga, dan dalam bab yang ketiga ini lebih kepada federalisme di Malaysia ataupun kita panggil pembentukan kerajaan persekutuan di Malaysia. Dan dalam bab yang ketiga ini antara benda yang diberikan penekanan adalah tentang konsep pengasingan kuasa ataupun kita panggil doktrin pengasingan kuasa, doctrine of lapse. Jadi dekat dalam bab yang ketiga ini kita ada ceritakan ataupun saya ada ceritakan tentang secara ringkas apa ataupun bagaimana kita nak faham tentang konsep pengasingan kuasa itu serta apa kepentingan konsep pengasingan kuasa itu kepada pemerintahan kerajaan persekutuan. Dan dalam unit yang ketiga, kita ada bincang tentang peranan yang di-Pertuan Agong. Di bahagian yang nombor 3 ni, so peranan yang di-Pertuan Agong dalam 3 badan utama. Apabila kita sebut tentang yang di-Pertuan Agong, apa fungsinya dalam 3 badan di Malaysia? Selain itu juga, dalam bab yang ketiga, kita ada ceritakan juga tentang peranan 3 badan. Satunya adalah peranan badan eksekutif kat sini. Kemudian yang keduanya adalah peranan badan legislatif ataupun badan perundangan, dan yang ketiganya adalah peranan badan kehakiman ataupun kita panggil badan judisiari. Jadi ketiga-tiga badan ini tidak bertindih kuasa antara satu dengan yang lain. Dalam unit yang ketiga, sebenarnya kita nak menceritakan tentang apa peranan dan juga fungsi badan yang terdapat dalam kerajaan persekutuan dan sejauh mana badan ini berperanan dalam memastikan pentadbiran negara itu dapat dilaksana dengan jayanya. Kemudian yang seterusnya adalah unit yang keempat. So dalam unit yang keempat ni sebenarnya unit berkenaan dengan hubungan etnik di Malaysia ataupun kita panggil secara ringkas kepelbagaian masyarakat di Malaysia. Dan dalam unit yang keempat, antara yang kita bincangkan adalah berkenaan dengan ciri-ciri budaya. Bila sebut tentang budaya, apa yang kita boleh nyatakan secara ringkas tentang budaya? Budaya ni adalah cara
cara hidup yang mana apa sahaja yang kita buat, yang kita miliki dan yang kita fikir, yang mana merangkumi seluruh cara hidup, itu adalah budaya. Dan selalunya budaya ini datang daripada pelbagai kaum dan mempunyai ciri yang sangat berbeza antara setiap budaya di Malaysia. Kemudian, yang seterusnya kita nak tengok kesan budaya. Bila masyarakat pelbagai kaum di Malaysia semestinya meninggalkan ataupun memberikan impak yang sangat luar biasa kepada negara Malaysia. Jadi, dalam bab yang keempat ini, kita tengok juga apa kesannya kepada negara apabila berlakunya kepelbagaian dalam masyarakat. Dan yang terakhir kita tengok adalah tentang rukun negara. Dan kalau masih ingat, selalunya saya akan kata rukun negara ni kita boleh tengok di belakang buku tulis yang warna coklat di peringkat menengah dulu kan. So dalam bahagian belakang tu dekat atas sifir, so ada dinyatakan tentang rukun negara. Jadi, dalam bab ini, kita nak cerita apa kepentingan rukun negara itu kepada pelajar-pelajar sekolah. Dan kita tengok juga apa kepentingan rukun negara kepada kita yang dah belajar di peringkat kolej ni. Jadi, dalam bab yang keempat, lebih kepada untuk membangkitkan semangat patriotisme, cintakan negara, sayangkan negara dan kita cuba fahami melalui konsep rukun negara. Okey, dan seterusnya adalah unit yang kelima. Unit yang kelima ini kita bahagikan kepada 3. Okey, yang pertama adalah 5.1. Dalam 5.1 ini kita ceritakan tentang peranan ataupun dasar ekonomi negara. Dan dalam dasar ekonomi negara, kita fokus juga kepada 3 lah. Satunya adalah DEB, Dasar Ekonomi Baru. Yang kedua adalah DPN, Dasar Pembangunan Nasional. Yang ketiga adalah DWN, Dasar Wawasan Negara. Dan dalam ketiga-tiga dasar ini, adakah dasar-dasar yang dibuat oleh kerajaan ini memberikan impak yang baik kepada pembinaan ekonomi negara? Seterusnya, adakah dasar-dasar yang ada ini meninggalkan kesan yang baik kepada pemerintahan pada masa kini? Okey, seterusnya adalah unit 5.2. Dalam unit 5.2 ini, kita belajar berkenaan dengan pembangunan negara tetapi fokusnya adalah kepada dasar sosial. Bila kita sebut dasar sosial, antara dasar yang diberikan penekanan ada 2. Satunya adalah dasar pendidikan kebangsaan dan yang keduanya adalah NACP ataupun dasar anti rasuah ataupun pelan anti rasuah nasional. Jadi, sewaktu kuliah kita ada bincangkan apa kepentingan dasar pendidikan kepada masyarakat dalam negara. Setiap kali adanya perubahan kepada dasar pendidikan, so apa yang akan berlaku kepada masyarakat. Selain itu juga, kita ada bincang tentang Pelan Anti Rasuah Nasional ataupun kita panggil NACP. Sebelum ini, nama dia bukanlah NACP, sebaliknya PIN, Plan Integrity Nasional. Jadi dua-dua itu adalah dua benda yang sama. Jadi cuma sewaktu pemerintahan Tun Dr. Mahathir kali yang kedua, Tun M cuba menyuarakan hasrat untuk membentuk NACP dengan harapan perkara-perkara yang berkait dengan rasuah ini dapat dikurangkan, terutamanya mereka yang berada dalam kategori korporat lah. Okey, itu yang ke 5.2. Unit 5.3, kita ada bincang tentang dasar luar negara dan dalam dasar luar negara sebenarnya ada banyak dasar luar negara tetapi fokus kita adalah kepada beberapa dasar luar negara yang sudah digariskan. Okey. Yang pertama dalam unit yang ke-5.3 ni juga, kalau masih ingat, kita ada bercerita tentang definisi dasar luar. Apa yang dimaksudkan dengan dasar luar negara? Adakah dasar luar negara ni sama dengan dasar dalam negara atau sebenarnya dasar luar negara ini memberikan sumbangan yang sangat penting kepada pembangunan dasar dalam negara. Jadi dalam dasar luar negara, so kita fokuskan kepada beberapa dasar luar yang utama. Antaranya adalah ASEAN, Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara. Yang kedua adalah Commonwealth ataupun Pertubuhan Negara-Negara Bekas Tanah Jajahan British. Ataupun yang ketiga, 6, Pertubuhan Negara-Negara Berkecuali. Yang
keempat, pertubuhan bangsa-bangsa bersatu, dan yang kelima adalah pertubuhan negara-negara Islam OIC. Jadi kesemua benda ini diberikan penerangan sewaktu kuliah berlangsung, dan nilaian dibuat melalui beberapa kaedah yang kita dah buat di dalam kelas lah, sebab setiap program tak sama kaedah penilaian. Okey. Seterusnya adalah unit yang keenam. Unit yang keenam ini sebenarnya adalah pembahagian daripada unit yang kedua. Kalau perasan, dalam unit yang kedua kita dah bincang tentang perlembagaan di Malaysia. Jadi sebenarnya dalam unit yang keenam ini adalah dia panggil cebisan daripada unit yang kedua. Cuma fokus utama dalam unit yang keenam ini adalah kedudukan Islam dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Dan dalam unit yang keenam ini, kita ada bincang tentang apakah ataupun ada atau tidak perkara yang berkait tentang Islam dalam Perlembagaan Persekutuan. Dan kalau perasan juga, dalam bahagian yang pertama ini, saya ada sentuh ada 6 perkara yang disentuh oleh Perlembagaan Persekutuan berkenaan dengan kedudukan agama, iaitu perkara 3, perkara 8, perkara 11, perkara 12, perkara 1211A dan perkara 1506A. Jadi semua perkara-perkara ini adalah berkaitan dengan kedudukan Islam dan agama-agama lain dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Okey, dan dalam unit yang keenam ni juga kita ada bincang tentang toleransi beragama. Dan dalam bahagian toleransi beragama ini, saya ada sentuh mengenai kenapa konflik berlaku dalam negara. Okey, adakah kerana kepincangan sesuatu badan ataupun pertubuhan, ataupun sebenarnya konflik berlaku adalah kerana salah faham, ya, sebab negara kita adalah negara yang mempunyai masyarakat kepelbagaian. Apabila ada masyarakat yang pelbagai kaum, maka dia punya tahap konflik juga akan berbeza. Kenapa berbeza? Sebab bila mana ada masyarakat yang pelbagai, maka tahap konflik ini dia akan bergantung kepada sejauh mana masyarakat ini memberi tindak balas kepada satu-satu isu yang berlaku dalam negara. Okey, dan yang seterusnya yang terakhir adalah unit yang ketujuh. Dalam unit yang ketujuh ini adalah berkenaan dengan MARA, dan unit yang ketujuh ini fokus utama perbincangan pertama sekali adalah saya sentuh tentang website, ya, ataupun laman sesawang. Dan dua website saya ambil sebagai contoh, iaitu yang pertama adalah Majlis Amanah Rakyat www.mara.gov.my, dan yang keduanya adalah kita tengok di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah yang menjadi kementerian kepada MARA. MARA adalah agensi pelaksana kepada Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Dan dalam unit yang ketujuh ni juga, saya ada sentuh tentang sejarah MARA dan juga RIDA. Sebelum adanya MARA, maka adanya RIDA sebelum merdeka. Tetapi RIDA kurang berjaya, akhirnya selepas negara mencapai kemerdekaan, maka MARA dibentuk oleh kerajaan. Dan kalau masih ingat, saya ada juga sentuh tentang Akta MARA, ya, bagaimana akta ini memainkan peranan yang sangat luar biasa dalam memastikan MARA tetap utuh, MARA tetap unggul tanpa ada gangguan ataupun tekanan daripada mana-mana pihak lah. Kemudian kita sentuh juga tentang misi dan visi MARA, apa visi dia sehingga menyebabkan adanya objektif yang digariskan oleh MARA. Dan kalau masih ingat juga, saya ada sentuh tentang peranan keusahawanan dan juga peranan sektor pendidikan. Dua sektor ini memainkan peranan yang sangat luar biasa dalam usaha nak memastikan misi dan visi MARA ini terlaksana. Okey? Dan dalam bab MARA ini, antara perkara yang saya sentuh yang diberikan penerangan yang lebih lagi adalah mengenai lampiran bergambar. Sebab dengan gambar-gambar yang ada itu, saya bagi penerangan secara lebih detail. Ya, jadi kalau nak dapatkan maklumat lebih terperinci berkenaan dengan setiap bab ataupun topik yang ada, boleh tengok di YouTube channel yang saya dah sharekan dalam MS Team, atau yang saya akan bagi link nanti di dalam grup WhatsApp lah.
Okey, itu berkenaan dengan keseluruhan topik yang ada dalam pengajian Malaysia. Dan kalau para pelajar dapat tengok semula ya, setiap topik yang ada dalam subjek pengajian Malaysia ini, penekanannya adalah kepada pembinaan negara. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana nak memastikan negara ini dapat berdiri dengan sendiri dan juga mantap. Dan setiap perkara yang ada, dia mesti berkait rapat dengan sistem pemerintahan dalam negara. Dan setiap bab yang diajar selalunya diberikan penilaian. Saya buat penilaian sama ada menggunakan satu kelas point. Yang kedua, kita gunakan Mentimeter. Yang ketiga, kita gunakan Kahoot. Yang keempat, kita gunakan Quizzes. Yang kelima, kita gunakan Bluecat. Yang keenam, kita gunakan Classroom Screen. Dan saya rasa setiap bab yang ada, saya menggunakan aplikasi yang berbeza. Kenapa perkara itu berlaku? Sebab saya nak you all semua rasa, anak-anak pelajar semua rasa macam ada benda lain ya yang dibawa oleh Madam Jam. Jadi perkara itu sebenarnya memberikan impak juga kepada pemahaman pelajar terhadap satu-satu topik yang telah dikuliahkan. Okey, dan akhir kalam daripada saya, saya nak mohon maaf atas sekiranya ada kekurangan lah ya ilmu yang diajar, itu yang pertama. Yang kedua, mohon maaf juga sekiranya ada kekhilafan lisan. Mohon maaf juga sekiranya ada tindakan saya yang agak melampau, keterlaluan, mungkin menyebabkan para pelajar rasa tertekan. So, saya mohon maaf. Terima kasih sangat-sangat di atas komitmen yang sangat padu kerana semua orang memainkan peranan mereka sendiri dalam usaha nak menyiapkan tugasan. Ya, dan tugasan kita, walaupun tugasan tu adalah tugasan secara berkumpulan dan ada juga tugasan individu, tetapi para pelajar menunjukkan komitmen yang sangat padu kerana setiap orang pelajar akan turn in sendiri tugasan mereka dalam MS Team. Jadi dekat situ tidak ada kebergantungan yang penuh kepada ahli kumpulan lah. Dan terima kasih juga di atas masa dan tenaga kalian bersama-sama dengan saya kerana kita tahu ya apabila saya nak buat kelas, so kelas itu akan dilakukan sama ada secara online ataupun secara face to face. Dan beberapa kelas secara online kita laksanakan juga bagi memastikan kualiti assignment yang pelajar hasilkan tu mencapai level yang saya inginkan lah. Okey. Dan terima kasih yang amat sangat untuk kenangan bagi semester Januari Jun 2023. Dan jangan lupa untuk buat ulasan pada video yang telah saya post dalam MS Team untuk memastikan insight anda tetap aktif untuk minggu-minggu yang berikutnya. Okey, dan saya rasa itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih banyak dan kita akan berjumpa lagi. Dan terima kasih juga untuk menonton video rumusan yang telah saya sediakan untuk para pelajar pada hari ini. Setakat itu dulu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Bye.